Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk Prinsip Archimedes. Ahli kumpulan 3 iaitu saya, Nik Muhammad Faiz Farham bin Nik Hussein, dan rakan saya, Muhammad Amirul Ikmal bin Muzaffar, Zaim Ridwan bin Zehar, Muhammad Khairul Aiman bin Nur Hisham, dan yang terakhir, Anik Mursyidi bin Rusdi. Okey, pengenalan dan sejarah penemuan Archimedes. Archimedes lahir di kota Siracusa di Pulau Sisilia, sebelah selatan Italia, pada tahun 287 Masihi. Ia belajar di kota Alexandria, Mesir. Kemudian ia kembali ke Mesir. Ayahnya ahli bintang nama Phidias. Archimedes adalah ilmuwan terbesar sebelum Newton. Ia adalah ahli matematika Yunani, terutama geometri, ahli fizika, ahli optika dan ahli astronomi. Warga negara Sisilia, pengarang dan penemu. Ia mendapat julukan bapa IPA, eksperimental, kerana mendasarkan penemuannya pada eksperimen. Hukum Archimedes. Epistemologi konsep Archimedes. Dasar epistemologi hukum Archimedes dapat ditunjukkan secara jelas. Hukum Archimedes adalah hukum yang membahas tentang perilaku suatu benda yang mengalami gaya kertas ketika berada dalam suatu fluida. Berdasarkan kisah yang diabadikan sejarah fizika, tugas Archimedes pada waktu itu adalah menentukan apakah sebuah mahkota dibuat daripada emas murni atau tidak. Berat mahkota tersebut sama dengan berat emas yang telah disediakan sebelumnya atau tidak. Terima kasih Anik. Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya akan bersama Farhan akan menerangkan aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, saya akan menceritakan aplikasi prinsip Archimedes pada kapal selam. Kapal selam ialah kenderaan yang bergerak di bawah air. Ia boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut, dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini berlaku kerana kapal selam mempunyai tangki balas pada dasarnya. Air laut akan dibiarkan masuk ke dalam tangki balas dan menyebabkan berat kapal selam semakin bertambah. Ketika berat kapal selam bertambah melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam akan mengurangkan jumlah beratnya dan mengeluarkan semula air daripada tangki balas. Apabila tangki balas itu kosong, nilai daya apungan pula melebihi jumlah berat kapal selam. Ini menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam ke atas permukaan air. Selain daripada kapal selam, konsep daya apungan juga diguna pakai dalam pembinaan kapal laut. Sebuah kapal yang diperbuat daripada logam boleh terapung kerana daya tujah ke atas kapal, iaitu daya yang bertindak ke arah atas, adalah sama dengan berat kapal. Kapal mempunyai ruang udara yang besar menyebabkan isi padu air yang disesarkan adalah lebih besar. Setiap kapal mempunyai garis plimsoll yang ditanda pada sisi kapal untuk menunjukkan kedalaman yang selamat bagi tujuan untuk berlayar dan juga sebagai tanda untuk had muatan kapal dalam keadaan tertentu. Ini kerana ketumpatan air laut juga berubah mengikut tempat dan musim. Seterusnya, Farhan akan menceritakan tentang aplikasi yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Zaim. Seterusnya, saya akan terangkan aplikasi yang ketiga iaitu belon udara panas. Prinsip Archimedes juga boleh berlaku dalam medium udara. Ketika belon udara dipanaskan, ketumpatan udara di dalamnya semakin berkurang berbanding ketumpatan udara di luar belon. Menurut prinsip Archimedes, udara yang tersesar itu sama nilai dengan nilai daya apungan. Baiklah, Assalamualaikum, Tachiahau. Saya Amir Ikmal akan menceritakan serba sedikit mengenai kelebihan prinsip Archimedes ini.
Jadi terdapat 4 kelebihan prinsip Archimedes yang dapat dikenal pasti, iaitu yang pertama, kita dapat menentukan ketulinan susu. Hidrometer susu juga dikenali sebagai lakometer. Ialah alat yang digunakan untuk memeriksa ketulinan susu dengan mengukur ketumpatannya. Susu dengan kandungan peratus lemak tertentu boleh mempunyai ketumpatan dalam julat tetap tertentu. Lakometer terdiri daripada tiub bertingkat silinder yang ditutup pada kedua-dua hujungnya. Jadi yang kedua, kita dapat menentukan graviti sesuatu objek. Hidrometer peranti untuk mengukur beberapa ciri cecair seperti ketumpatannya atau graviti tentu. Kita boleh mengisi balang kepada kira-kira 35 mm dari atas dan hanya menjatuhkan hidrometer ke dalam cecair untuk mengukur graviti tentu hidrometer. Jadi kita harus mengambil bacaan dari bahagian bawah 2 tahap yang kita lihat apabila melihat di sisi balang ujian. Bacaan ini agak ringkas, iaitu Specific Gravity atau SG. Jadi yang ketiga, kita dapat mencari ketumpatan relatif cecair dengan menggunakan prinsip Archimedes. Ketumpatan relatif boleh dikira secara langsung dengan mengukur ketumpatan sampel dan membahagikannya dengan ketumpatan bahan rujukan. Ketumpatan sampel hanyalah jisim dibahagikan dengan isi padunya. Jadi yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, kita dapat mengaplikasikan prinsip Archimedes ini dalam reka bentuk kapal selam dan belon udara panas. Prinsip Archimedes terpakai kepada mana-mana cecair supaya ia juga berfungsi untuk belon di udara. Jadi, jika belon diisi dengan gas yang kurang tumpat daripada udara, ia akan terapung. Dalam belon udara panas, udara yang terperangkap dalam kanopi kurang tumpat daripada udara sekeliling. Jadi, sekali lagi belon akan naik. Prinsip daya apungan Archimedes menyatakan bahawa daya apungan, jadi apa yang membuatkan kapal itu tetap terapung, adalah sama dengan berat air yang disesarkan apabila kapal itu memasuki lautan. Jika berat air yang disesarkan sekurang-kurangnya sama dengan berat kapal, kapal akan terapung. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa daya apungan ke atas yang direndam dalam bendali adalah sama dengan berat bendali yang disesarkan oleh jasad. Ia juga dipanggil prinsip pengapungan. Jadi itu sahaja kelebihan prinsip Archimedes. Terima kasih. Okay. Kesimpulannya, prinsip Archimedes boleh memberikan seseorang menentukan daya apungan bagi suatu item. Sama ada sebahagian atau sepenuhnya item direndam di dalam cecair. Archimedes juga menyatakan bahawa daya apungan merupakan daya yang ke atas dan daya ke bawah merupakan daya berat item itu sendiri. Okey, Archimedes juga menyatakan 3 daya, iaitu daya bersih, daya positif dan daya negatif. Daya positif merupakan daya apungan lebih daripada daya berat, manakala daya bersih ialah daya apungan dan daya berat adalah sama. Manakala daya negatif ialah daya berat lebih tinggi daripada daya apungan. Seterusnya, kita juga dapat mengetahui isi padu item atau isi padu bahan dengan menggunakan sesaran air. Apabila kita melakukan pengiraan di atas udara dahulu, kemudian kita melakukan di dalam air, perbezaan berat sama dengan berat isi padu yang disesarkan, iaitu sama dengan isi padu objek yang di udara. Akibatnya, kita dapat mengetahui ketumpatan berat itu dengan mudah dan kita akan dapat anggarkan dengan senang. Okey. Sekian dari saya. Terima kasih.